Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi pada hari ini dapat sama-sama berkumpul, sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, untuk kita sama-sama meningkatkan tahap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus koreksi diri kita, untuk kita terus menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, selamat datang saya ucapkan dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan tajwid bersama dengan saya, satu hari satu muka surat. Insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyambung pengajian kita pada muka surat 399 pada surah Al-Ankabut ayat 24 sehingga ayat 30. Baik, jadi sahabat-sahabat semua boleh buka Al-Quran masing-masing sekarang, siap sedia. Okey, muka surat 399, sebentar lagi kita akan mulakan bacaan kita. Baiklah,
Saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam daripada tuan-tuan dan puan yang memberikan salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya nak mengucapkan selamat berpuasa kepada yang berpuasa pada hari ini. Selamat menyambut hari Ashura 10 Muharram pada hari ini. Dan selamat berbuka jugalah untuk maghrib nanti insya-Allah. Baiklah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, muka surat 399 insya-Allah. Tanpa kita melengahkan masa lagi bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, jadi jom sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah sebelum kita mulakan bacaan kita, live kita pada petang ini, saya nak minta bantuan dan kerjasama daripada sahabat-sahabat semua untuk bantu saya sharekan live kita pada petang ini. Seorang satu pun jadilah. Dapat share seorang satu pun jadilah. Sekarang ni kita ada 400 lebih orang. Kalau seorang satu, kita dah ada 400 share dah dekat sini. 400 lebih share dah. Berapa ramai dekat situ, kita boleh ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama dapat belajar. InsyaAllah manfaatnya kita kongsikan bersama-sama. Okey. Baiklah, insyaAllah muka surat 399 kita nak mulakan sama-sama dengan lafaz isti'adzah. Baik, jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 24 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ فَمَا كَانَ جَوَابَ مَا كَا wa panjang dua harakat. Mad asli, mad asli, mad asli. Okey? Fama kana jawab qaumihi, macam biasa dekat sini, okey? Qaumihi bukan kaumihi. Okey, bukan kau tetapi qau. Kenapa bukan kau? Sebab ini bukan huruf kaf, ini huruf qaf. Qa. Jawab qaumihi. Ingat benda ni, okey? Awal-awal kita dah jumpa dah. Awal-awal kita dah jumpa. Kita baru je start, kita dah jumpa benda ni dah. Jadi saya harap lepas-lepas ni kalau ada jumpa lagi, kita dah tahu dah. Sebab yang pertama sekali kita dah jumpa benda ni. Qaumihi bukan kaumihi. Okey? Baik. Kemudian mihi, hi dibaca dengan panjang di sini. 4 ataupun 5 harakat. Maksilah tawilah. Kenapa kena baca panjang? Tengok dekat sini. Ada tanda mat, ada ombak dekat sini. Ada ombak dekat sini, maka kita kena baca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey. Illa lam, sabdukan betul-betul. Illa bukan ila. Bukan ila, sebab apa? Illa dia ada maksud dia sendiri. Ila dia ada maksud dia sendiri. Jadi jangan sampai tersalah baca. Illa, illa. Illa an qaluqa. Angqa, nun kosong bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Angqaluqa.
luqa. Terus lantunkan di sini qalqalah sughra. Alif yang ada tanda bulat di atasnya kita buang. Alif hamzah wasal di sini kita buang juga. So dekat sini kita waw ni pun sama. Waw ni pun sama juga. Kita buang terus. So dekat sini ada lam terus qaf. So macam mana bacaan dia? Qaluqa. Qaluqa. Okey. Lantunkan terus. Tak perlu lagi dekat sini kita baca qaluqa. Kenapa panjang? Ni ada waw ustaz. Bila ada macam ni, bila kita jumpa qalqalah di sini terus kita buang huruf mat dekat sini, kita buang je terus. So bacaan dia adalah qaluqa, pendek sahaja. Dan melantunlah qaluqa tuluhu au harriku. Kalau nak berhentilah, contohlah kat sini kan. Kalau nak sambung macam biasalah, ku akan jadi mat asli 2 harakat. Baik. Fa'anjahullah. Fa'anja, nun kosong bertemu dengan jim, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Fa'anjahullahu minan nar. Dengungkan di sini nun yang bertanda sabdu bersama dengan alif dan hamzah wasal. Hamzah wasal dan juga lam, alif lam syamsiyah di sini masukkan terus ke dalam nun. Okey, dengungkan 2 harakat Fa'anjahullahu minan nar. Dan bila berhenti kena panjanglah na ni. Kenapa kena panjang? Tengok ni ada alif, Jadinya tak boleh minan nar. Tak boleh berhenti macam tu. Dia kena nar sebab ada huruf mat, sebab ada alif. Okey. Dia jadi apa dekat sini? Ma'aril sukun lah. Dia jadi ma'aril sukun. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Inna, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Inna fi dhalika la ayatil. Kenapa A kena baca panjang? Kenapa A kena baca panjang 2 harakat? Sebab hamzahnya duduk dekat tengah-tengah. Apabila hamzah duduk dekat tengah-tengah, dekat celah-celah situ, maka dia kena baca dengan 2 harakat lama. Okey, kena baca dengan 2 harakat. Kalau hamzah ni duduk di atas huruf mat, barulah kita baca dengan pendek. Okey? Jadi dekat sini 2 harakat, la ayatil. Jumpa dengan lam sabdu, tak payah dengung, masuk sahaja di sini til, T-I-L, la ayatil liqaw. Sekali lagi liqaw, sama macam atas ni, qaw bukan kau. Okey. La ayatil liqaumi yu'minun. Jumpa dengan ya di sini, kena senyum. Okey, dengungkan 2 harakat, idgham ma'al gunnah. Liqaumi yu'minun. Nun mad arid li sukun, boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang pertama ni. Ayat 24. Bismillah. Wa fama kana jawaba qaumihi illa qalu qatuluhu aw harriku fa'anjahu Allahu minan nar. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Baik. Ayat 24. Kemudian ayat 25. Ayat 25 dia agak panjang. Jadi kita potong-potong dia lah. Kita bagi penerangan ikut dia punya waqaf-waqaf dia lah. Sebab dia panjang ni. Ada berapa line ni? Ada 3 ke 4 line ni. Okay. Wa qala innama ittakhadhtum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Wa qala innama,
Dengungkan nun sabdu di sini wajibul gunnah. Wa qala innamattakhadtum min du, mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mitlain. Okey, dengungkan dua harakat. Nun kosong bertemu dengan dal, ikhfa hakiki, dengungkan juga dua harakat. So dekat sini kita kena baca macam mana? Innamattakhadtum, terus rapatkan bibir, dua harakat didengungkan. Min dunillah, min du, bukan min du. Bukan min du, bukan. Min du, ikhfa hakiki. Nillah lafzul jalalah dibaca dengan nipis kerana huruf sebelumnya berbaris bawah. Nillah bukan nillah. Okey, nillah. Min dunillahi awthanam, tanam. Rapatkan bibir di sini, dengungkan dua harakat idgham ma'al gunnah. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Dua harakat di sini, ma asli di hujungnya. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Summa yaw, teng teng teng. Summa yaw. Okey, mim di sini mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Okey. Sum dengungkan dua harakat, tetapi ma satu harakat sahaja. Okey? Bukan summa yaumal, summa yau, salah. Ma-nya satu harakat. Sumnya dua harakat. Okey? Summa yaumal qiyamati yakfuru ba. Tengok betul-betul dekat sini, ra-nya berbaris depan, jangan sampai kita matikan dia. Jangan sampai kita yakfurba, furba, tak boleh, salah. Okey, menukarkan baris adalah salah satu kesalahan yang berat di dalam ilmu Al-Quran. Okey, jadi di sini huruf ra ini berbaris depan, maka kita baca dengan ru. Yakfuru, bukan yakfur. Okey, yakfuru ba'dukum bi ba'. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa sya. Ikhfa syafawi, dengungkan dua harakat. Ba'dukum bi ba'din wa yal'anu dhiu. Kenapa kena muncungkan bibir dekat sini kalau nak sambung? Sebab kita masuk ke dalam huruf waw. Apabila kita nak masuk ke dalam huruf waw, kita kena muncunglah. Okey, sebab apa kita kena muncung? Sebab nak sebut huruf waw tu sendiri kita kena muncung dulu. Waw. Wow. Cuba sebut huruf waw tapi tak muncung. Apa bunyinya pun saya tak tahulah nak cakap macam mana. Okey, yang penting kita memang kena macam ni. Wow. So sebab itulah kita nak masuk ke dalam huruf waw kita kena muncung. Dekat sini idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. Bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Mim kosong bertemu dengan ba, sama juga macam ni. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dua harakat. Dha, apabila berhenti dekat sini, dha dia akan jadi mad iwad. Kalau berhentilah. Okey, kalau berhentilah. Kalau sambung, ba'dau wa ma. Kalau sambung dia akan jadi idgham ma'al gunnah, muncungkan bibir di sini. Okey. Wa ma'wakumun kumun, alif lam syamsiyah, masukkan terus dekat nun sini. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin.
Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mitlain. Nun kosong bertemu dengan nun sabdu idgham ma'al gunnah. Kedua-duanya kena dengungkan dengan 2 harokat. Jangan kurang daripada 2 harokat. Wa ma lakum min nasirin. Rin mad arid li sukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Baik, selesai ayat 25, kemudian ayat 26. Fa amana lahu Lut. Kenapa kita kena berhenti dekat sini? Kenapa kita kena berhenti? Sebab di sini ada mim. Tanda mim kecil tapi ekor dia ke tepi ataupun ke belakang lah. Yang saya selalu katakan iklab tu kalau mim, kan saya kata ayat dia macam ni. Mim kecil, ekornya ke bawah bertemu dengan ba. Itu iklab. Kalau ni, mim kecil, ekor dia ke tepi. Okey? Mim kecil, ekor dia ke tepi lah. Dia bukan ekor yang macam ni tu. Dia ekor yang ke belakang macam ni kan. Ke belakang macam ni kan. Jadi ini kita panggil sebagai waqaf lah. Kita kena waqafkan dekat sini. Kena waqafkan. Tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Kena waqaf. Okey? Fa'amana lahu Lut. Jadi apabila kita nak berhenti dekat sini, ta macam biasa, jangan lupa untuk kita lantunkan qalqalah kubra. Sebab apa kubra? Sebab kita waqaf. Fa'amana lahu Lut. Okey? Lantunkan dia. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Wa qala inni. Cukupkan dengung 2 harokat di sini idgham ma'al gunnah. Kemudian ni mad asli 2 harokat. Muhajirun tanwin 69 bertemu hamzah izhar halqi dibaca dengan jelas dan terang. Muhajirun ila rabbi. Ini adalah mad jaiz munfasil kerana hamzah dan ombak rindunya terpisah. Nampak tak? Dia punya waqaf dekat sini kan. Waqaf dia bukan dekat sebelum nun ni. Waqaf dia sebelum hamzah ni. Nak menunjukkan bahawa hamzah ini dan tanda mad ombak rindu ini terpisah pada 2 kalimah. Itulah nak menunjukkan dekat situ dia terpisah. Jadi apabila dia terpisah, dia akan jadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil apabila kita waqaf, apabila kita berhenti, dia akan jadi 2 harokat sahaja. So dekat sini walaupun dia ada ombak rindu, tetapi apabila kita berhenti, kita tak perlu baca ila rabbi. Tak perlu, kita perlu baca dengan 2 harokat sahaja. Ila rabbi. Cukup. Itulah kita kena belajar tajwid sebenarnya. Sebab apa kita kena belajar tajwid? Takut benda-benda yang ni kita tak tahu. Kita tahu nak baca macam mana, berapa harkat, tapi kadang-kadang benda-benda yang macam ni kita tak perasan. Sebab kita jarang-jarang jumpa. Dia tak adalah jarang jumpa pun selalu je. Tapi kalau orang-orang yang tak belajar tajwid ni, mungkin dia ada masalah sikit lah dekat sini. Okey? Jadi nak tak nak kita memang kena belajar tajwid. Okey? Kena belajar tajwid. Ni lah buku ni. Okey? Nak belajar tajwid, belajar asas, belajar tajwid, 2 buah buku ni. Okey, buku teks lah untuk kami bekalkan kepada tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang berminat untuk nak jadi ahli cepat Quran. Okey? RM250 bayaran sekali sahaja seumur hidup. Dah tak ada bayar-bayar lagi dah lepas tu. Cukuplah bayar sekali sahaja, belajarlah sampai mati. Okey? Kami bagi buku tuan-tuan dan puan, 2 buah buku yang kami kasih. Kemudian sekarang ni tengah promosi. Kami bagi lagi dengan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Roda tajwid ini kalau nak beli, harga dia RM39. Kalau siapa-siapa nak beli roda tajwid sahaja sekarang, tengah promosi ni kita buka RM30. Okey? RM30. Tapi siapa-siapa yang belum jadi ahli, nak jadi ahli, tak payah bayar langsung roda tajwid. Bayar RM250. Kami bagi buku, kami bagi roda tajwid. Tuan-tuan dan puan boleh dengarkan bacaan. Tuan-tuan dan puan akan ada khidmat konsultasi. Tuan-tuan dan puan akan diberikan aplikasi cepat Quran. Dalam situ ada 800 video yang kita dah sediakan untuk tuan-tuan dan puan belajar. Okey? Itulah cara dia apabila jadi ahli cepat Quran. Siapa-siapa yang berminat untuk jadi ahli boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun siapa-siapa nak beli roda tajwid pun sama juga boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid. Okey? Kami ada pinkan nombor telefon dekat bawah tu. Lagi mudah kalau tuan-tuan dan puan tekan sahaja link tu, dia akan terus pergi dekat WhatsApp nanti. Okey? Baik.
Kita sambung ya. Sambung ayatnya ni. Innahu, bismillah. Innahu huwal azizul hakim. Inna, nun sabdu di sini dengungkan dengan 2 harakat wajibul gunnah. Innahu huwal azizul hakim. Kim dibaca dengan panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat mad arid lisukun. Boleh? Kita ulang sekali lagi ya. Ayat 26 ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya. Okey. Wa wahabna lantunkan ba qalqalah sughra. Okey, tak nak wa wahabna, tak nak wa wahabna, lantunkan dia qalqalah sughra. Wa wahabna, lantunkan relax jelah. Lantunkan dengan relax jelah. Tak perlu pun sampai wa wahabna, wa wahab, wa wahab. Dia bukan sampai macam tu, tak ada. Dia relax je. Wa wahabna, nampak tak? Wa wahabna lahu. Nah, dia tak perlu sampai berhenti sekejap. Wa wahabna, wa wahab. Dia bukan macam tu, okey? Dia lalukan je. Wa wahabna. Relax. Relax, sangat-sangat relax. Okey? Qalqalah sughra. Alright? Lahu, panjang 4 ataupun 5 harakat, maksilah tawilah. Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyati. Dzurriyya. Ra dengan ya ada sabdu. Apa biasanya kesalahan yang berlaku di sini adalah orang baca dengan satu sabdu je biasanya. Kebiasaannya lah. Untuk orang yang tak lancar lagi, okey, biasanya dekat sini dia akan baca dengan satu sabdu sahaja. Sama ada dia baca sabdu dekat ra sahaja ataupun ya sahaja. Macam mana bunyinya? Contohnya fi dzurriyyatihi, dzurriyyatihi, ataupun kalau dia sabdukan dekat ya fi dzurriyyatihi, salah lah. Yang mana dekat sini kena dua-dua sabdu. Ra pun kena sabdu, ya pun kena sabdu lah. Kedua-duanya perlu ditekankan. Fi dzurriyyatihin nubuwata tihin. Terus masukkan dekat sini alif lam syamsiyah. Okey, nun sabdu. Tihin nubuwata wal kitab. Kalau misal kata kita nak berhenti dekat sini, lantunkanlah ba ni, dia akan jadi qalqalah kubra. Dan kena panjang sebab ada alif kecil dekat sini. Okey, kena tengok betul-betul ada alif kecil dekat sini. Kalau nak berhentilah ceritanya. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Wa atainahu, wa a dua harakat mad badal, ada alif, tengok betul-betul. Tainahu ajrahu, lantunkan qalqalah sughra. Okey, ajrahu fid dunya. Ad-dunya ni adalah izhar mutlak. Izhar mutlak dan izhar kena baca jelas dan terang lah. Okey, baik. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Wa innahu, nun sabdu kena dengungkan di sini wajibul gunnah.
Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Fil a dua harakat sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Fil akhirati laminas salihin. Laminas alif lam syamsiyah di sini terus masukkan ke dalam huruf shad. Laminas, tak nak laminal so, tak nak salah. Laminas salihin. Mad arid lisukun di hujung ini. Baik. Kemudian ayat 28. Bismillah. Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Walutan ton kena izharkan dia. Okey, tanwin selari bertemu dengan hamzah. Tanwin selari bertemu dengan hamzah izhar halqi, maka dibaca dengan jelas dan terang. Okey, tak boleh walutan tak boleh macam itulah, tak boleh dengung. Tanwin selari kena jelas. Tanwin selari jumpa dengan hamzah kena jelas, kena terang. Walutan iz qala liqaumihi. Kan saya cakap tadi, sebab kita dah jumpa awal-awal tadi tahu, ayat pertama baru start dah jumpa lagi dekat sini. Saya dah bagi tahu apa dia kat awal-awal tadi. Dekat sini baca dengan qaw bukan kau. Okey. Bukan kau, bukan likau, tetapi liqau. Okey, betulkan dekat sini. Siapa yang masih baca salah lagi selama ni, tolong betulkan. Okey, tolong betulkan slow-slow, tak apa. Okey, ambil masa pun tak apa, tak ada masalah. Tapi yang penting hujungnya tu kena betul lah. Jangan ambil masa, tapi tak betul-betul juga sampai hujung. Tak boleh lah, okey. Ambil masa tak apa, tak ada masalah. Tapi yang penting kena ada dia punya hasil dia lah. Okey, kena ada hasil dia insyaAllah. Liqaumihi panjang 4 ataupun 5 harakat di sini. Apa ni, maksilah tawilah. Innakum nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi, dengungkan 2 harakat. Okey, sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Min ahadim jumpa dengan mim sabdu kan, terus rapatkan bibir. Okey, terus rapatkan bibir. Okey, tak nak lagi dekat sini min ahadim minal, dengung cantik tapi tak masuk pula, tak boleh. Dekat sini dia kena dengung, kena masuk. Kena dengung, kena masuk. Sebab tu nama dia idgham ma'al gunnah. Okey, masuk berserta dengan dengung. Dia bukan idgham bila gunnah. Okey, kalau idgham bila gunnah, dia masuk tapi dia tak dengung. Itu idgham bila gunnah. Okey, kalau yang ni idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Okey, kena masuk, kena dengung. Ahadim minal alamin. Ada alif kecil, tengok betul-betul dekat sini. Ma asli lamin min man arid li sukun, boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey, kita ulang sekali lagi ayat 28 bersama-sama. Bismillah. Walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Baik, tu dia ayat 28. Kemudian ayat 29. Ayat 29 pun panjang juga. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita sambung pada ayat 29,
Okey, saya nak bagi tahu kepada mereka yang mungkin saja baru terjumpa page Fatihah ni kan, tengah scroll lepas tu tengok ada lalu dekat post sebab kawan-kawan dia share, yang baru saja terjumpa tuan-tuan dan puan, kita punya live ini adalah setiap hari. Hari Sabtu dan Ahad ada ke tak ada Ustaz? Ada juga macam biasa. Sabtu dan Ahad pun kita jalan juga live macam biasa. Okey, tuan-tuan dan puan, kita ada banyak waktu dalam masa satu hari tu. Okey, kita bermula dengan 7 pagi. 7 pagi kita ada satu hari satu muka surat ni lah. Okey, live 7 sampai pukul 8 pagi Setiap hari 7 sampai 8 pagi. Dekat mana nak tengok semua ni? Dekat page yang tuan-tuan dan puan tengah tengok sekarang ni lah, page Fatihah ni. Okey, kalau tak keluar notification, waktu-waktu yang saya katakan ni, pukul 7 apa yang saya katakan ni, terus pergi buka Facebook, buka Fatihah, dah akan ada keluar live-nya lah. Okey, 7 pagi ada satu hari satu muka surat. Kemudian 10 pagi ada tilawah, pukul 10 pagi ada kupasan buku tajwid bersama dengan Ustaz Izwan live live bersama dengan Ustaz Izwan setiap hari jam 10 pagi. Kemudian ni Ustaz Izwan akan buat kupasan mengenai buku ni lah. Buku ni tuan-tuan dan puan bayangkan, okey, kami dah bagi dekat tuan-tuan dan puan dah boleh belajar. Lepas tu kita bagi video pula dekat tuan-tuan dan puan, ada 800 video. Okey, tuan-tuan dan puan boleh refer belajar refer video tu Okey, kita bagi tahu terbalik pula. Okey. Yang ni dalam video tu dah terangkan macam mana nak baca dia, dekat sini macam mana kena dengung kedudukan bibir lah, lidah lah, lelangit lah, semua tu kita akan bagi tahu detail dalam video tu. Kita dah bagi tu pukul 10 pagi Ustaz Izwan buat live untuk terangkan lagi buku ni. Untuk belajar lagi buku ni secara live pula dengan Ustaz Izwan. Dalam video Ustaz Izwan dah ajar. Dalam live pun Ustaz Izwan ada ajar lagi. Nampak? Kita betul-betul nak tuan-tuan dan puan pandai baca Quran. Kita nak bantu tuan-tuan dan puan. Okey, kemudian pukul 2 petang ada tilawah interaktif, boleh dengarkan bacaan secara berdepan secara video call dengan Ustaz Izwan. Pukul 2 petang tilawah interaktif. Kemudian pukul 3 petang, sekarang ni live macam ni dengan saya setiap hari. Kemudian 9 malam, tilawah interaktif lagi. Okey, tilawah interaktif malam, live lagi dengan Ustaz Izwan. Kemudian 10 malam, ulangan untuk jam 3 petang ni lah. So dia punya timing dia macam tu lah. 7 pagi, 2 petang, 3 petang, 9 malam, 10 malam. Sila pilih masa yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan. Kalau tak dapat ikut semua, kalau tak dapat ikut live yang pukul 3 ni, tengok ulangan pun jadilah. Okey. Tuan-tuan dan puan jangan risau sebab apa? Kalau terlepas, misal katalah memang tak ada masa langsung, busy betul ni. Memang busy teruk ni, contohlah kan. Memang busy teruk ni. So tuan-tuan dan puan jangan risau sebab apa? Kita setiap kali kita live, nanti dia punya video dia akan terus tersimpan dekat Facebook Fatihah ni lah. So nanti bila-bila free ada masa tengah duduk-duduk tak ada buat apa tu, buka Facebook Fatihah, scroll tengoklah dekat mana yang kita tak dapat tengok tu. Macam tu cara dia. Okey, baik. Ada yang baru masuk ke? Yang baru masuk, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji Al-Quran tak pernah bercuti. Semoga istiqomah insya-Allah. Betul Puan Mariani cakap. Kita tak ada istilah bercuti sebenarnya. Kita berehat. Okay, kalau kita penat, kita berehat. Tapi kita tak cuti. Sebab itulah kita live setiap hari. Sebab itulah kita live setiap hari. Kecuali lah kalau ada perkara-perkara yang menghalang betul-betul tak dapat buat live ke, MC ke, tak sihat ke, tak masuk office ke. Misal katalah, barulah kita akan bagi pengumuman. Tapi kalau selagi tak ada apa-apa, kalau setakat sema-sema sikit, batuk-batuk sikit, insya-Allah saya cuba gagahkan lagi lah untuk nak buat live untuk menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan setiap hari insya-Allah. Okey. Maaf Ustaz, pagi pukul 7 saya ada bacaan Yasin dan bacaan Al-Kahfi. Saya tengok ulangan, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab itulah kita buat waktu banyak supaya tuan-tuan dan puan boleh pilih masa. Pukul 7 pagi tak dapat tengok, ada live lain, ada program lain, ada Yasin, ada mak surat dan sebagainya. Okey, tak apa, tengoklah pukul 3, tengoklah pukul 10. Macam itulah cara kita nak menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan ilmu ni insya-Allah. Okey. Baik, jom kita sambung pada ayat seterusnya, ayat 29. Okey, 29. Tak ada hari tanpa Al-Quran, betul. Tak ada hari tanpa Al-Quran. Sentiasalah berdamping dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Semoga Al-Quran ini yang akan menjadi syafaat kita pada hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey,
Baik. Ayat 29, bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Okey. A'innakum nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. A'innakum la ta'tu. Okey, fokuskan dekat sini tuan-tuan dan puan huruf hamzah. Huruf hamzah ni kenapa saya suruh fokuskan, berikan perhatian, sebab apa? Ada kalangan-kalangan orang yang mana dia kadang-kadang tak perasan, dia tertukar huruf hamzah ni bacaan dia menjadi huruf ain. Dia tak nak baca huruf ain pun. Dia nak baca huruf hamzah. Tetapi sebutan dia tu kita dengar jadi huruf ain. Jadi Al-Quran ni macam itulah cara dia. Kesalahan yang kita buat tu kesalahan yang tak sengaja. Mana ada orang sengaja-sengaja nak buat salah baca Quran kan? Memang tak adalah. Memang kesalahan tu tak sengaja. Tetapi kalau boleh tak sengaja tu pun yang kita tak nak jugalah. Macam mana bunyi dia? La ta'tu a'innakum la ta'tu. Itu kadang-kadang ada orang buat macam tu lah. So, siapa-siapa yang masih baca macam tu, okey, jangan sengaukan dulu awal-awal, okey. Jangan sengaukan dulu dekat hamzah ni. Nanti dia akan jadi ain tau. La ta'tu, tak nak. Kalau hamzah dia buka. La ta'tu. Innakum la ta'tu. Tak. Kan lain bunyi tak dengan tak. Jangan tak. Itu ain, tak nak. Tak, innakum la ta'tu. Macam tu bunyi dia betul. Okey. Saya malam ngaji dengan ustaz. Hai day, siang dengan ustaz. Boleh, tak ada masalah. Kan saya pernah cakap kan. Jangan pula bila dah jumpa dengan Fatihah ni dah boleh ngam, dah boleh boleh masuk, boleh dapat, boleh cepat tangkap, yang lain-lain terus tinggal. Saya tak nak macam tu. Saya nak tuan-tuan dan puan kalau boleh belajar dengan sebanyak guru yang boleh. Sebab apa? Belajarlah dengan banyak guru, mana ustaz-ustazah sekalipun, apa yang disampaikan semua sama je. Apa yang disampaikan, apa yang nak disampaikan tu semua benda yang sama je. Cumanya cara penyampaian tu je lah. Ustaz ni sampaikan macam ni, ustazah ni sampaikan macam ni, ustaz ni sampaikan macam ni. Yang berkaitan dengan penyampaian tu, itu ikut keselesaan lah. Ikut keselesaan tuan-tuan dan puan lah. Selesanya macam mana, sedapnya macam mana, dapat tangkapnya macam mana. Tapi apa yang cuba disampaikan semua sama je, okey? Semua sama je. Jadi saya tak nak tuan-tuan dan puan terus berhenti belajar dengan yang lain, tak nak. Belajar je, teruskan saja. Tetapi cara nak faham tu kita ambil cara yang paling mudah lah. Mana-mana yang paling mudah kita ambil lah. Itu cara dia lah. Alright, okey, baik. La ta'tu tadi hamzah La ta'tu narrijala wa taqta'u wa taqa. Lantunkan qalqalah surah. Tak nak watak tak nak. Wataqa. Okey. Fatihah senang faham bagi makcik. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurli. Terima kasih. Ya betul Ustaz, cara penyampaian berbeza, betul. Tapi kalau tuan-tuan puan rasa cara penyampaian saya ni mudah dapat tangkap, senang faham, okey. Kalau yalah orang-orang yang baru belajar pun kata Puan Maznah Isa, tapi Ustaz mengajar terang dan senang faham. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyaklah respon-respon yang positif. Saya akan cuba yang lebih baik lagi lah lepas ni. Okey, insya-Allah saya akan bagi yang lebih baik supaya sahabat-sahabat semua akan mudah faham, akan lebih seronok untuk nak belajar Al-Quran lah. Insya-Allah. Baik, doakan kesihatan saya supaya saya diberikan terus kesihatan yang berpanjangan, supaya saya dapat terus menabur bakti, supaya saya dapat terus menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat Islam, insya-Allah. Saya pun sama doakan tuan-tuan dan puan semua supaya dapat terus istiqomah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain, insya-Allah. Okey. Baik, terima kasih. Wa taqta'u, lantunkan qalqalah sughra. Kita tak nak watak habis watak tak nak, kita nak wataqa. Alright, wataqa'u masukkan terus alif lam syamsiyah. Nasabila wata'tu, sama macam atas ni. Tak watak, jangan watak tak nak
tuna fi nadikumul munkar. Fi panjang, na panjang, di panjang. Mak asli. Fi nadikumul munkar. Nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harokat. Kemudian ra, ka ni macam mana? Nak baca panjang ke nak baca pendek? Nak baca panjang ke nak baca pendek? Kena baca pendek sahaja. Ustaz ni kan hujung, kenapa tak baca panjang? Tak semestinya semua hujung kena baca panjang. Panjang dah pendek bukan ikut hujung ke tengah ke awal ke apa. Dia kena tengok ada huruf mat ke tak ada huruf mat. Bila tak ada huruf mat macam ni tengok. Ka, ra. Bukan kaf, alif, ra. Kalau kaf, alif, ra barulah kar. Tetapi tak ada alif, tak ada huruf mat. Jadi kar sahaja. Munkar. Munkar. Dan ra juga kena baca dengan tebal. Kenapa? Sebab huruf sebelumnya berbaris atas. Tak nak kar, munkar. Tak nak munkar. Kar. Tebal macam tu. Okey? Baik. Ustaz mengajar mudah faham. Terima kasih Ustaz. Moga Ustaz diberikan kesihatan yang baik. Dapat membimbing kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doanya semua. Semoga doa-doa yang baik tersebut dikembalikan, dibalikkan semula kebaikannya tersebut kepada tuan-tuan dan puan semua sekeluarga insya-Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Betul Ustaz. Saya ada belajar beberapa guru tapi dia Fatihah lah mudah faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terus semangat. Semoga terus istiqomah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan istiqomah, saya pun istiqomah. Okey? Tak adalah kalau tuan-tuan dan puan tak istiqomah saya terus hilang, tak adalah. Sama juga istiqomah, cumanya saya perlukan semangat dan dorongan daripada tuan-tuan dan puan semua insya-Allah. Okey, baik. Sambung. Fama kana bismillah. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Fama kana jawab qaumihi. Banyak kita jumpa hari ni. Ini dah kali ketiga ke kali keempat dah ni. Saya selalu pesan kan benda ni kan. Okey, kau bukan ka, bukan kau. Okey? Ada 900 lebih sekarang yang sedang menonton. Tolong betulkan siapa-siapa yang masih salah lagi, okey? Qaumihi bukan kaumihi, okey? Baik. Qaumihi 4 ataupun 5 harakat. Illa 4 ataupun 5 harakat juga. Mad jaiz munfasil. Hi tadi mak sila tawilah. Qalu nun kosong bertemu dengan qaf ikhfa hakiki dengung 2 harakat. Okey? Jangan anko salah. Qalu tina bi'adzabillah. Kalau berhenti sinilah contohnya lah, okey? Kalau nak sambung billahi in kunta. Alright? In kunta minas sadiqin. In kunta. Nampak? Jangan in kun. Tak nak macam tu. Ini bukan izharu, ini ikhfa. Ini ikhfa kena dengung. In kunta. Alright? In kunta minas sadiqin. Boleh? Kin mad arid disukun dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kemudian ayat 30, ayat yang terakhir untuk hari ini. Qala rabbi'surni 'alal qaumil mufsidin. Nampak ni? Jumpa lagi setiap ayat ada. Daripada ayat pertama tadi sampai ayat terakhir, boleh kata setiap ayat ada. Sebab tu saya kata siapa-siapa yang masih belum betulkan. Ini baru satu muka surat tau, kita jumpa macam ni. Kalau masuk surah yang lain, masuk muka surat yang lain,
Kalau selama ni kita baca salah, kau, dah berapa banyak salah kita baca dalam Quran tu. Okey, kenapa tak boleh baca kau? Kalau yang tak faham lagi lah. Kenapa tak boleh baca kau? Sebab ini bukan huruf kaf. Ini kan huruf qaf. Saya tanya tuan-tuan dan puan, huruf qaf baris atas sebut apa? Huruf qaf baris atas sebut apa? Ko. Kan? Bukan ka. Ko. Jadi ini baris atas dia lah ni. Qaf ni berbaris atas. Ko. Tambahkan waw mati selepasnya jadi kau. Bukan qaf baris atas jadi ka. Bukan. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Okey. Kau dekat sini. Okey. Alal qawmil mufsidin. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat selesaikan bacaan satu persatu. Kita tak habis lagi. Kita nak recap balik lepas ni. Baca satu muka surat penuh bersama-sama. InsyaAllah kita nak ulang sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama. InsyaAllah. Sebelum kita sambung, saya dengan rendah hati, saya dengan saya sangat-sangatlah berharap supaya tuan-tuan dan puan ada yang daftar pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan tak perlu bayar bulan-bulan. Kalau tuan-tuan dan puan rasa takut dengan komitmen yang kena bayar, saya nak belajar Ustaz tapi saya tak ada duit ni nak bayar bulan-bulan ni. Jangan risau, Fatihah ada. Macam tu. Okey, jangan risau, Fatihah ada tuan-tuan dan puan. Bayar sekali sahaja seumur hidup. Kami berikan tuan-tuan dan puan buku asas. Kami berikan kepada tuan-tuan dan puan buku tajwid. Okey, jangan risau. Buku ni jangan belajar baca seorang-seorang baca macam tu je. Memang tak faham. Okey, sebab apa? Tengok ni buku ni macam mana, saya tunjuk sikit. Nampak ni? Dia macam ni je. Dia tulisan je kan? Tak ada penerangan, tulis-tulis ayat panjang-panjang. Sebab apa? Kita memang tak buat tulis ayat dia, penerangan dia dalam bentuk ayat. Sebab nanti kalau baca-baca tak faham pun tak guna juga. Kita buat dalam bentuk video. Kita buat dalam bentuk video supaya apa? Tuan-tuan dan puan dapat dengar, dapat tengok, okey, dapat teliti betul-betul. Lagi mudah faham lah. Biasa kan orang suka tengok video kan. Macam tu lah. So penerangan dia pun dalam bentuk video. Jadi siapa-siapa yang masih belum jadi ahli, yang nak jadi ahli cepat Quran, RM250 bayaran sekali sahaja seumur hidup. Dah tak ada bayar lagi sampai bila-bila. Belajarlah sampai mati. Kita bagi roda tajwid percuma pula tu. Okay? Kita bagi roda tajwid percuma. Kita kan sekarang tengah belajar tajwid. Satu hari satu muka surat. Khususnya belajar tajwid. Kita perlukan benda ni. Kita perlukan benda ni. Ini adalah alat bantuan belajar nama dia. Okey? Macam mana? Kita tengok apa bertemu dengan apa hukum dia. Macam itulah. Cara pakai dia ada dekat sini lah. Saya tak dapat nak buat tunjuk sekarang. Okey, nantilah bila-bila ada masa yang lain kita buat live pasal roda tajwid je. Saya tunjukkan dengan contoh-contoh dan sebagainya. Baik, siapa-siapa yang nak belajar, siapa-siapa yang nak betulkan bacaan Al-Quran, nak belajar Al-Quran dari asas, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak jadi ahli. Ataupun yang nak beli roda tajwid, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli roda tajwid. Okey? Baik, nanti kami akan kontak tuan-tuan dan puan lah, insyaAllah. Baiklah, jom kita nak ulang sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama. Kita sama-sama mulakan dengan lafaz isti'adzah. Jom, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. Sekejap tuan-tuan puan. Mata saya gatal lah tiba-tiba masuk apa tak tahulah. Bismillah. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita sama-sama pelajari pada petang ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa-apa gangguan teknikal lah yang berlaku sepanjang live kita ini. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya akan terus keluarkan nombor telefon kepada siapa-siapa. Tadi saya nampak komen masa tengah baca, saya minta maaf tak dapat nak baca sebab tengah baca Quran. Okey? Ada yang kata nak beli roda tajwid, ada yang kata nak jadi ahli kan. Okey? Ni nombor telefon dekat bawah ni 0111621797. Ambil pen, ambil kertas, tulis sekarang. Kalau susah nak save dekat handphone terus, catatkan dulu. Catatkan dulu dekat kertas ke, dekat buku ke kan. Ambil nombor ni. Okey, tulis nama Encik Farhan. Okey, ini nombor Encik Farhan admin kita. Nanti insya-Allah kalau tuan-tuan dan puan WhatsApp, admin kita akan reply lah satu persatu. 011116217797. Okey, cepat saya bagi 10 saat ni. Untuk tuan-tuan dan puan simpan nombor telefon ni. 011116217797. Siapa-siapa nak jadi ahli cepat Quran, siapa-siapa nak beli roda tajwid, siapa-siapa nak dengarkan bacaan Al-Quran, siapa-siapa nak memberikan tajaan, nak memberikan sumbangan sedekah, siapa-siapa yang nak minta sumbangan pun boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa yang ada masalah aplikasi tak boleh masuk ke, Facebook tak boleh masuk dan sebagainya, insya-Allah boleh saja WhatsApp dengan kami, insya-Allah kami akan bantu. Alright? 011116217797. Okey, dah ambil.
Dah ambil dah. Siapa-siapa yang nak jadi ahli ni, ambil nanti WhatsApp bagi tahu nak jadi ahli. RM250 bayaran sekali seumur hidup. Kita bagi roda tajwid percuma. Ambil lah. Okey? Ambil lah. Kalau tak nak ambil pun ambil juga. Memang kena ambil sebab memang ini free gift. Tak perlu bayar. Tak perlu bayar. Okey? Ambil saja benda ni. Okey? Siapa-siapa yang mungkin dah ada yang nak beli lagi, nak bagi dekat anak ke, dekat cucu, dekat anak buah ke kan? Okey, nak bagi dekat kawan-kawan pun boleh, tak ada masalah. Sebab ini roda tajwid. Ini bukan mainan kosong-kosong, tak ada manfaat. Ini roda tajwid. Cuma cara dia seronok sikit lah. Kan? Seronok lah dekat sini kan. Apa bertemu apa tak tahu. Okey, kita tengok pusing. Ini bertemu dengan ni pusing. Sampai dia dapat color yang sama selari. Sampai dekat anak panah ni. Dia akan bagi tahu. Oh, ini hukum dia. Ini nak baca ni macam ni, macam ni, macam ni. Sangat-sangat berguna tuan-tuan dan puan. Sangat-sangat berguna. Kena ada satu lah dekat rumah. Kalau tak ada langsung, kena ada satu kat rumah. RM30 tuan-tuan dan puan. RM30. Nak bandingkan dengan kadang-kadang kita beli tu beli ni dah sampai RM100, RM200. Ini RM30 manfaatnya tuan-tuan dan puan. Bukannya untuk kita nak pakai dekat dunia je, tapi dekat hari akhirat juga. Okey? Baiklah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, RM250 kami akan berikan 2 buah buku. Buku asas, buku tajwid. Yang saya katakan tadi aplikasi ni aplikasi ni kena download dekat App Store, dekat Google Play. Semua konten-konten pelajaran ini kita ada masukkan dekat dalam ni. Ustaz, yang kita punya live pukul 3 petang ada ke dalam ni? Ada juga. Ada juga. Yang live kita pukul 3 petang pun ada juga dekat dalam ni. Macam mana nak dapatkan aplikasi ni? Pergi dekat sini. Okey? Siapa-siapa yang pakai Apple? Siapa-siapa yang pakai Apple macam ni? Okey? Pergi dekat App Store. Siapa-siapa yang pakai Android? Pergi dekat Google Play. Okey? Sama je, dua-dua free, tak kena bayar pun. Type sahaja cepat Quran, install, kemudian dah boleh belajar dah dekat dalam tu. Kalau dalam masa tengah belajar ada apa-apa yang tak faham, boleh WhatsApp kami, tanya sahaja, insya-Allah kami akan bantu. Alright? Okeylah, baik, insya-Allah saya rasa cukuplah untuk hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang join dari awal sampai akhir, yang tolong share dan sebagainya. Semoga kalian semua terus berada di dalam kesihatan yang baik. InsyaAllah semoga kita sama-sama dapat terus istiqamah belajar Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Kalau tak ada apa-apa aral lah. Jadi saya minta diri dulu. Saya minta ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.